Hai, Assalamualaikum. Kita tunggu macam ramai untuk join the live video, dan baru kita start untuk perkongsian hibah kita pada pagi ini. Terima kasih kerana join. Hari ini kita just nak sharing je, dan saya harapkan anda semua sihat dan berada di rumah bersama keluarga. Kita kena stay at home dan mengikut arahan kerajaan lah, disebabkan oleh virus ni. Dan sekiranya kita perlu berada di luar, hendaklah kita mengikuti social distancing 1 meter, kemudian pakai mask dan juga selalu hand sanitizer lah. Dan saya juga nak ucapkan terima kasih kepada the medical team, polis, askar semua yang bersungguh-sungguh menjaga menjalankan tugas mereka demi untuk menangani wabak ni lah, dan ucapkan terima kasih kepada mereka. Okay, so kita akan mulakan sharing lah. Sebenarnya macam bukan nak mengajar ke apa-apa, just macam nak sharing macam mana cara yang terbaik untuk melakukan hibah. Sebab sekarang ni masa yang sesuai kita bersama keluarga, jadi kita boleh duduk berbincang macam mana cara yang sesuai untuk melakukan hibah ataupun perancangan harta pusaka. Kita tak nak macam ada isu di kemudian hari. Jadi kita nak buat perancangan ni semasa masih hidup lah. Jadi kita ada lagi 1 minit, 2 minit macam tu. Kita akan mulakan, saya akan mulakan saya punya perkongsian, dan diharap mendapat manfaat lah daripada perkongsian pada hari ini. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, saya Izlina daripada Warhamna Group, di mana Warhamna Group ni adalah satu syarikat perunding kewangan Islam, di mana kita adalah financial one stop center dan memberi nasihat kewangan mengenai pelindungan risiko, lepas tu simpanan, dan juga pelaburan, dan juga pengurusan harta pusaka. Kita juga memberi nasihat mengenai pengecualian cukai dan juga zakat. Tapi hari ini saya nak kongsikan mengenai macam mana cara yang betul untuk menguruskan harta pusaka, dan lebih spesifik lagi kepada hibah lah. Okey, jadi ini saya nak kongsikan. Saya nak kongsikan di mana masalah pusaka di Malaysia. Masalah pusaka di Malaysia ni di mana semakin meningkat. Okey, di mana 70 bilion harta pusaka beku, daripada 2016 sampai 2020. 70 bilion harta beku, di mana 90% adalah milik orang Islam. Jadi mengapa harta pusaka ni beku? Ialah jadi kenapa sampai macam 70 bilion harta beku kan? Macam kenapa beku, dan 90% tu adalah orang Islam. Di mana yang pertama, kebanyakan waris-waris ni dia tak faham macam mana untuk membuat
apa proses sebenar untuk menguruskan harta pusaka. So kalau kita tengok dekat sini, macam kalau kita macam ada harta kan, kalau kita ada harta, semua kita ada harta. Jadi masa kita ada hidup, jadi kita ada harta. Contohnya macam individu ni dia ada macam rumah, ada macam duit, ada kereta semua, ada ni. Jadi tetapi masih hidup ada akses lah. Tapi bila macam meninggal aja, tahu tak bahawa semua harta-harta tersebut dikunci. Cuba tengok semua harta. Bila meninggal je, semua harta-harta kita dikunci. Okey, so kenapa perkara ni berlaku ialah disebabkan oleh akta probit ni. Okey, boleh nampak tak macam akta probit ni? Okey, kenapa akta probit? Akta probit 1959. Okey, akta probit 1959 ni yang mengatakan bila kita meninggal dunia, semua harta-harta kita dibekukan. Okey, apa harta yang dibekukan tu ialah akaun bank, unit amanah saham, saham syarikat, tabung haji, kecuali yang ada penama. Jadi penama ni ialah pemegang amanah yang mesti dibahagikan secara faraid. Jadi macam mana nak buka kunci ni tadi, ialah tadi kunci kan. Jadi kita nak buka kunci tu ialah dengan menggunakan surat kuasa. Okey. Jadi surat kuasa ni kat mana nak dapatkan surat kuasa ni? Ada 3 tempat. Iaitu pertama di Amanah Raya Berhad kalau kita tak ada rumah dan tanah. Yang kedua ialah di Pejabat Pusaka Kecil, di Pejabat Tanah. Pejabat Tanah kalau nilai harta kita 2 juta dan ke bawah. Dan ketiga, kalau nilai harta kita melebihi 2 juta, kita kena pergi ke Mahkamah Tinggi. Jadi proses dia lagi lama dan nanti mengakibatkan kos dan kos peguam semua. Jadi ini mengakibatkan surat kuasa je mengambil masa 6 bulan dan 2 tahun. Okey, dan ni adalah saya ada anggaran kos, anggaran pentadbiran harta pusaka. Jadi boleh tengok anggaran kosnya. Kalau nilai harta kita 1 juta, jadi waris perlu sediakan sekurang-kurangnya 27,750. Macam mana ni kan, harta kita semua sedang beku. Lepas tu kita waris kena sediakan duit sebanyak 27,750. Dan katalah kalau nilai harta kita 2 juta, kita kena sediakan sehingga 37,000. Okey. Jadi ini mengakibatkan nak dapatkan surat kuasa je mengambil masa 6 bulan hingga 2 tahun. Jadi sangat lama. Okey, lepas tu barulah kita membahagikan, bila dah dapat surat kuasa ni, kita dah dapat surat kuasa, barulah kita membahagikan harta pusaka kita dan kita akan tengok kalau ada wasiat. Okey, wasiatnya pula sekiranya semua waris faraid bersetuju dan wasiat tu boleh dilaksanakan. Kalau ada waris faraid yang tak bersetuju, wasiat tersebut boleh terbatal. Kemudian barulah dibahagikan kepada faraid. Jadi ada 3 sebab kenapa harta ni beku dan proses tu lama. Ialah pertama, waris tak faham apa proses sebenar untuk menguruskan harta pusaka, tak faham akta probit. Yang kedua, tak tahu macam mana nak uruskan, ke mana nak pergi, amanah raya ke pejabat pusaka kecil ke, kat mana tempat nak pergi. Dan ketiga, sebenarnya ada kos untuk uruskan harta pusaka ni, tapi duit-duit semua sedang beku. Jadi ada kos untuk menguruskan harta pusaka tersebut. Okey, jadi ini mengakibatkan, nampak tak, tempoh urusan pusaka tu lama. Ada yang macam sampai 10 tahun, ada yang sampai 70 tahun masih tak selesai lagi. So ini mendatangkan satu isu lah. Okey, jadi kita nak tengok kalau sekiranya bila kita dah dapat surat kuasa tersebut, dan barulah kita boleh tengok kalau kita ada wasiat, kalau semua waris faraid bersetuju. Jika tidak, kita akan bahagikan secara faraid. Okey, jadi ini adalah carta waris faraid. Okey, jadi saya nak tunjukkan contoh carta waris faraid. Sekejap Okey, so ini adalah contoh carta waris faraid. Banyaknya kan. Jadi kami boleh bantu sebab ramai yang tak tahu macam mana pembahagian faraid ni. Jadi ada yang kata datuk
akan dapat ke, adik-beradik akan dapat ke. Okey, jadi kat pihak Warhamna, perunding-perunding Warhamna boleh bantu macam mana pengiraan faraid dan macam mana pembahagian faraid yang betul. Kita kena tahu sebab salah satu ilmu yang ditarik pada akhir zaman ni ialah ilmu faraid. Jadi perunding-perunding Warhamna boleh bantu. Okey, apa-apa berlaku maknanya macam mana pembahagian faraid kita. Okey, jadi contoh macam kalau semasa masih hidup, ni kita punya pembahagian ni, contoh saya punya pembahagian faraid lah. Okey, jadi contoh kalau RM50 ni kan, RM50 kita masih hidup, so keseluruhan adalah milik kita. Tapi bila kita meninggal dunia, jadi ia akan dibahagi-bahagikan macam ni. Jadi maknanya kalau macam saya sendiri, kalau suami, ayah dan ibu suami masih hidup, akan ada 12/72. Ayah mertua 12/72, ibu 12/72, anak lelaki 26/72, anak perempuan 13/72, saya isteri 9/72. So sama juga kalau sekiranya kalau kita ada rumah. Okay, contoh rumah kan, rumah sekarang ni, so ni rumah, nampak tak rumah tu macam kena bahagi-bahagi, nampak tak kan, macam rumah tu kena bahagi-bahagi. Jadi rumah, rumah ni kena bahagi-bahagi, di mana sekiranya macam saya sendiri ada suami punya rumah, jadi akan terbahagi antara ayah mertua, ibu, anak lelaki, anak perempuan dan isteri. So saya dah buat kiraan dekat sini. Contoh, katalah kalau harga rumah contoh ialah RM700,000. Contoh kalau harga rumah RM700,000. Jadi faraid bapa mertua ialah 12/72 dan ibu ialah 12/72. Jadi dengan nilai 24/72, jadi kita kena sediakan sebanyak RM233,000. Banyak tu. Mana kita nak sediakan sebanyak RM233,000. Jadi saya ada kes di mana pelanggan saya sendiri, seorang lecturer di salah sebuah universiti awam, terpaksa menjual rumah kerana untuk dibahagikan faraid ni, kerana terpaksa menyediakan dana untuk pembahagian faraid itu. Jadi bukan hanya tadi tunai, lepas tu rumah dan juga kereta. Cuba tengok, kereta juga pun dibahagi-bahagikan macam ni, dibahagi-bahagikan secara faraid. Dan tak tahu isteri kita ni dapat macam dekat tayar ke, dekat steering ke kan. So kita tak tahu macam mana pembahagian faraid ini. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan tak tahu macam mana pembahagian faraid yang sebenar, boleh WhatsApp kami, boleh message dekat page, ataupun boleh jumpa perunding-perunding Warhamna. Kita akan bantu kirakan, kita akan macam mana pembahagian faraid yang sebenar. Okey, jadi tadi kita dah tahu proses tadi, pembahagian harta pusaka kena dapatkan surat kuasa. Okey, lepas tu pembahagian secara faraid. Jadi semasa kita masih hidup, apa yang perlu kita lakukan? Okay, jadi ni saya nak sharekan antara dokumen-dokumen yang kita boleh lakukan. Okay, ya, ada berapa ni? Ada 6 perkara yang kita boleh lakukan semasa masih hidup lah. Tu yang penting, kita kena buat perancangan ni semasa masih hidup. So yang pertama, kita boleh melantik wasi. Okay, ingat tak awal-awal tadi saya cakap macam bila harta beku, hanya penama yang boleh mengambil harta pusaka tadi. Jadi penama ni pula ialah contohnya di mana, di EPF ataupun di tabung haji, di ASB. Jadi ni penama ialah pemegang amanah yang mesti dibahagikan secara faraid. Penama ni bukan dia yang ambil duit tu, dia hanya pemegang amanah sahaja. Okey, yang kedua ialah wasi. Okey, wasi ni pula ialah pentadbir harta pusaka. Maknanya dia bukan dia yang dapat harta tersebut juga. Jadi dia hanyalah pentadbir yang uruskan harta pusaka. Jadi lebih baik kita semasa hidup ni kita dapat melantik wasi yang kita percaya, supaya dia dapat membantu mentadbir harta pusaka. Boleh lantik seorang ataupun dua orang, ataupun melantik syarikat pengurusan pusaka untuk menjadikan wasi untuk mentadbir harta pusaka kita. Okey, yang kedua, apa yang kita boleh buat ialah wasiat 1/3. Okay, ramai yang tanya saya apa beza wasiat dengan hibah. Kejap lagi saya kongsikan. Tapi wasiat yang terbaik ialah wasiat 1/3 sahaja daripada harta kita dan diberikan kepada bukan waris.
bukan waris. Okey, dan yang ketiga ialah harta sepencarian. Kita boleh dapatkan dokumen harta sepencarian, tetapi dokumen harta sepencarian ni ada sikit kelemahan, di mana dia bukan macam rumah kita bahagi dua. Bukan. Kalau macam kereta kita bahagi dua. Bukan. Dia bila harta sepencarian ni maknanya kita kumpul keseluruhan harta, lepas tu baru kita bahagikan dua. Jadi kita takut macam tak proportion ke, jadi ada sikit kelemahan dekat harta sepencarian. Okey, yang keempat yang kita boleh buat ialah hibah. Ini yang saya nak kongsikan pada hari ini, hibah. Dan yang kelima kita boleh buat amanah. Okey, amanah ni ialah trust. Okey, trust ni maknanya mungkin kita anak-anak masih kecil lagi, jadi kita boleh buatkan amanah di mana kita lantik satu jawatankuasa untuk mentadbir harta pusaka kita. Dan yang keenam kita kena buat pewarisan perniagaan. Okey, sebab perniagaan contoh kita ada macam saham syarikat pun kita kena buat perancangan, kita kena hibah kerana saham syarikat juga akan dibahagikan secara faraid. Okey, so maknanya ada 6 dokumen yang kita boleh pilih. Kita nak buat, kita pertama kita melantik wasi, ataupun yang kedua kita buat wasiat 1/3, yang ketiga kita buat dokumen harta sepencarian, yang keempat kita hibah, lepas tu kelima kita buat trust ataupun amanah, 6 pewarisan perniagaan. Kita boleh pilih mana satu yang kita nak buat. Okey. Okey, apa beza ni, soalan favorite lah, apa beza wasiat dengan hibah? Okey, wasiat ni ialah satu dokumen yang dilakukan ataupun dibacakan selepas kita meninggal dunia. Jadi wasiat ni ada sedikit kelemahan di mana dia hanya terhad 1/3 sahaja daripada harta kita. Kalau kita buat wasiat atas keseluruhan harta, jadi kita takut kalau ada waris-waris faraid yang tak bersetuju dengan konten konten wasiat ni, di wasiat tersebut mudah dibatalkan. Jadi dia ada sedikit kelemahan kat situ. Dan wasiat 1/3 pula ialah kepada bukan waris, kepada bukan waris. Maknanya seelok-eloknya 2/3 lagi tu waris tu difaraidkan lah. Okey, berbeza pula dengan hibah, di mana hibah ni adalah hadiah ataupun atas dasar kasih sayang semasa kita masih hidup. Kita hibah atas dasar kasih sayang semasa kita masih hidup. Lepas tu kita boleh hibahkan kepada sesiapa sahaja. Dan pemberian harta ni hibah dia tak ada had. Okey, rukun hibah ni kita kena memenuhi 5 rukun hibah, iaitu pemberi hibah, penerima hibah, harta yang nak dihibahkan, lepas tu ada 2 orang saksi, dan juga kena ada akad hibah. So dia memenuhi 5 rukun hibah. Hibah pula ada 2 yang ini ialah hibah mutlak. Okey, hibah mutlak ni maknanya kita dah masa hidup ni kita dah serahkan siap-siap. Contohnya kita ada rumah, jadi kita hibah mutlak maknanya kita tukar nama kepada nama anak kita, contohnya kita tukar siap-siap. So itu adalah hibah mutlak. Kita terus hibahkan. Okey, kemudian kalau lagi satu ialah hibah bersyarat. Okey, hibah bersyarat atau hibah rukbah ialah hibah bersyarat, maknanya semasa selagi kita masih hidup dia akan jadi milik kita. Kita boleh guna macam rumah, kita boleh guna kita guna rumah semua kita masih boleh gunakan. Tapi bila kita meninggal, barulah hibah tu terlaksana. Sebab kita takut kalau kita gunakan hibah mutlak tadi, jadi kita takut nanti bila kita siap-siap tukar nama, kita tak tahulah kan apa akan jadi. Takut anak kita terus jual ke rumah tu, jadi mendatangkan masalah. Jadi kita lebih prefer supaya hibah bersyarat, di mana semasa kita masih hidup kita boleh gunakan harta tersebut dan ia akan terlaksana bila kita meninggal. Okay. So apa dia hibah ni? Ialah hibah ni macam saya cakap tadi adalah pemberian ataupun hadiah atas dasar kasih sayang. Ada 10 golongan hibah yang kritikal, 10 golongan yang kritikal, iaitu ada anak perempuan sahaja, ada anak angkat, tak ada anak, lepas tu belum berkahwin, berpoligami. Kenapa berpoligami ni perlu hibah? Kerana kalau seorang isteri pun 1/8, kalau 2 isteri 1/8 kita bahagi 2, kalau 3 isteri pun 1/8 kita bahagi 2.
2 bahagi kalau 2 isteri kita 1/8 bahagi 2, kalau 3 isteri 1/8 bahagi 3, kalau 4 isteri 1/8 bahagi 4, maknanya 1/8 tu dikongsi-kongsikan. Jadi bila kalau ada yang berpoligami lah kat luar sana, boleh lakukan hibah terdasar kasih sayang. Okey, lepas tu next ialah golongan mualaf. Lepas tu ada saham syarikat, ada anak lelaki dengan anak perempuan. Contohnya sebab anak lelaki akan mendapat faraid yang lebih besar, jadi kalau kita nak sama ratakan anak lelaki dengan perempuan. Lepas tu ada harta bersama ataupun ada hajat sendiri untuk agihkan harta tersebut lah. Okey, jadi itu adalah 10 golongan yang kritikal hibah kita panggil. Okey, apa kelebihan memberi harta melalui hibah ni? Kenapa kita sangat menggalakkan hibah ni? Ialah kerana pertama, ia boleh dilakukan semasa masih hidup, dan dia atas dasar kasih sayang kita serahkan, dan harta yang dihibahkan tadi terkeluar daripada harta pusaka. Maknanya dia tidak akan dibahagikan secara faraid. Faraid. Lepas tu pewarisan dan pemindahan harta tu lebih mudah dan cepat lah. Kita tak nak lah tadi macam tadi kan 60 tahun, 70 tahun masih tak selesai. Jadi kita nak kalau boleh lepas kita meninggal, pemindahan harta dan pewarisan harta tu lebih mudah dan cepat. Jadi hibah ni dapat memudahkan. Lepas tu jumlah kita nak hibahkan tu tak terhad. Kita boleh hibahkan tapi dia mengikut classes of asset. Dia akan ikut macam contohnya kita nak hibah rumah dan tanah, satu class of asset. Kita nak hibahkan macam simpanan. Lepas tu kita nak hibahkan contohnya barang kemas, handbag pun boleh, handbag kan, LV ke Chanel, kita nak hibahkan pun boleh. Okey. Lepas tu harta yang dihibahkan ni susah nak dituntut oleh mana-mana pihak yang lain. Susah nak dituntut sebab kita dah buat dokumen, kita dah buat dokumen semasa masih hidup, dan kita memenuhi 5 rukun hibah tadi. Kita memenuhi 5 rukun hibah, iaitu pemberi hibah, penerima hibah, harta yang nak dihibahkan, lepas tu kita ada 2 orang saksi dan ada akad. So dah jelas dah masih hidup tu, dia dah jelas masih hidup, jadi lebih jelas dan susah nak dituntut oleh pihak yang lain lah. Okey, dan kita sunat menyamaratakan waris. Contohnya macam tadi kan, anak lelaki dan anak perempuan. Anak lelaki bahagian dia lebih banyak, jadi kita boleh sunat untuk kita samaratakan, dan kita boleh hibahkan kepada sesiapa saja termasuk waris yang tak menerima harta. Contohnya dia bukan waris faraid. Contoh tadi macam anak angkat, ataupun saya ada satu pelanggan hari tu, satu klien di mana dia menjaga anak kakak dia. Anak kakak dia dah jadikan seperti anak dia sendiri. Jadi dia bukan waris faraid, so kita boleh hibahkan kepada anak tadilah. Okey, so saya nak cadangkan apa yang macam paling kritikal untuk kita hibahkan. Ada 2. Okey, hari ni saya nak kongsikan paling penting tadi 2 jenis hibah. Yang pertama, yang paling penting saya rasa ialah kita kena sediakan dana hibah tunai. Okey, apa dia dana hibah tunai ni? Okey, dana hibah tunai ni ialah contohnya macam banyak yang ada buat simpanan. Banyak yang buat simpanan di bank kan, contohnya nilai simpanan di bank. Lepas tu contohnya di FD ataupun unit trust ataupun ASB. Jadi apa salahnya kita diversify, kita tambah satu lagi dana hibah tunai. Okey, dana hibah tunai ni maknanya kita dah sediakan satu duit tunai. Ingat tak tadi saya kongsikan kalau ada yang macam terlepas tadi kan. Jadi sebenarnya bila kita macam meninggal, jadi kita ada kena sediakan satu kos. Maknanya kita kena sediakan duit untuk kita kena sediakan duit dana dana bila kita meninggal supaya waris dapat uruskan harta tersebut. Okey, jadi macam ni saya katakan tadi, ini medium simpanan rakyat Malaysia. Terbalik abang, macam kita nak betulkan medium simpanan rakyat Malaysia. Terbalik. Ya, jadi terbalik. Okey, so medium simpanan rakyat Malaysia ni
medium simpanan rakyat Malaysia. Jadi ramai yang simpan dekat macam bank dengan FD. Okey, tapi bank dengan fixed deposit ni paling cepat beku. Dan dia pun dividen dia pun kurang dan dia tidak boleh dihibahkan. Okey, lepas tu ASB dengan tabung haji dia adalah penama. ASB dengan tabung haji dia ada penama, dan mesti dibahagikan secara faraid. Tapi ASB dia kita boleh pergi dekat PNB dan kita boleh hibahkan, tapi dia hibah yang berbayar lah, kena charge. Kita kena bayar, dia ada charge. Maknanya dia ada charge macam awal, lepas tu dia ada charge setiap tahun, dan bila kita meninggal ni dan besok nanti ada charge sikit yang akan diambil daripada sikit charge tu ASB. Bila kita meninggal maknanya ada sedikit kos pentadbiran lah. Okey. Lepas tu di tabung haji pun sama. Di tabung haji pun penama yang mesti dibahagikan secara faraid, tapi dia juga ada hibah. Ada hibah berbayar, maknanya kita boleh bayar charge awal dan setiap tahun, dan tapi bila kita meninggal dia ada sedikit charge bayaran lah untuk dekat tabung haji untuk hibah. Okey, jadi sekarang ni saya nak perkenalkan pelan dana hibah tunai. Tak clear kan? Okey, pelan dana hibah tunai. Okey, apa dana hibah tunai ni ialah dia tidak beku. Dia maknanya dia tidak melalui faraid. Dia akan diberi terus kepada penerima hibah tadi. Dia akan terus bagi pada penerima hibah dalam masa 14 hari. Dalam masa 14 hari terus diberikan kepada waris penerima hibah. Okey, jadi dana hibah tunai disediakan, jadi tak perlu melalui Akta Probate tadi 1959, tak perlu pembayar charge amanah raya, pejabat pusaka kecil, dan kita boleh hibahkan kepada sesiapa sahaja yang berumur lebih daripada 18 tahun. Okey, dana hibah tunai ni kalau boleh kita jangan hibahkan kepada bawah 18 tahun, kerana di Malaysia anak-anak bawah 18 tahun tu tidak boleh memegang duit tunai. Jadi kalau boleh kita berikan kepada lebih 18 tahun. Jadi bila meninggal dia akan terus dapat kepada penerima hibah yang lebih 18 tahun. Dan yang paling terbaik ni ialah pelan dana hibah tunai ni mempunyai nilai simpanan. Dia ada simpanan. Ingat tak tadi kita ada dua jenis hibah kan? Hibah mutlak dengan hibah bersyarat. Jadi ini adalah hibah bersyarat. Hibah bersyarat ni maknanya semasa kita masih hidup, jadi dia ada nilai simpanan. Jadi simpanan tersebut kita boleh gunakan, sebab kita tak tahu sama ada kita akan meninggal ataupun kita akan hidup lama. Jadi sekiranya kita masih hidup, nilai simpanan tersebut kita boleh gunakan dan boleh dikeluarkan dalam masa selepas 5 tahun ataupun selepas 10 tahun kita boleh keluarkan. Dan yang paling penting, dana hibah tunai ni mempunyai allowance pengebumian. Sebab baru-baru ni pun saya terkejut, saya hadiri satu majlis pengebumian, dan tahu tak tuan-tuan perempuan, sebenarnya kos pengebumian boleh mencecah sehingga ribuan ringgit. Boleh mencecah sehingga ribuan ringgit. Jadi kita kena ada persediaan. Jadi pelan dana hibah tunai ni mempunyai manfaat allowance pengebumian sehingga RM1,000. RM1,000 akan disediakan kepada meninggal lah. Yang meninggal maknanya bila meninggal kita akan sediakan allowance pengebumian RM1,000. Okay. Jadi dana hibah tunai ni macam ni kita nak sediakan. Okey, contoh kan, contoh umur 30 tahun, jadi dengan bayaran hanya RM120 je. Okey, RM120 sebulan, contohlah RM120 sebulan, kita dah sediakan satu dana sebanyak RM100,000. RM100,000 yang terus diserahkan kepada penerima hibah sekiranya apa-apa berlaku kepada kita, meninggal maknanya dia akan terus diserahkan kepada penerima hibah. Jadi dan dana hibah tunai ni juga mempunyai nilai simpanan. Dia ada simpanan tadi. Jadi simpanan tersebut boleh dikeluarkan selepas 5 tahun ataupun 10 tahun untuk kita gunakan sendiri. Jadi dia mempunyai hibah bersyarat. Jadi bila kita meninggal, maknanya duit-duit semua kan beku. Tadi saya dah kongsikan Akta Probate tadi, di mana semuanya beku. Jadi kat mana waris nak dapatkan duit. Jadi contoh kan macam yang berlaku yang baru-baru ni,
di mana macam siapa nak uruskan, lepas tu macam waris yang ditinggalkan pula tak bekerja. Jadi mana nak dapat duit ni, mana nak dapat macam nak serahkan. Jadi macam mungkin saudara mara pun tak boleh nak bantu. Jadi inilah pentingnya dana hibah tunai ni, dana hibah tunai ni. Jadi dana hibah tunai ni kita boleh sediakan macam ni, contoh saya contohkan RM100,000. Jadi kita boleh sediakan contoh sehingga RM500,000 ataupun kita boleh sediakan sehingga RM1 juta. Dana tu maknanya bila apa-apa berlaku pada kita, RM1 juta akan diserahkan terus kepada keluarga penerima hibah tanpa faraid dan selama 14 hari. Jadi berapa harga untuk bayaran bulanan untuk dana hibah tunai ni boleh jumpa dengan perunding-perunding kami, perunding-perunding Warhamna, sebab dia mengikut umur dengan taraf kesihatan. Macam yang tadi saya kongsikan, contoh kalau umur 30 tahun tadi ni, contohlah 30 tahun dengan hanya RM120 sebulan saja, kita terus sediakan dana RM100,000. Maknanya contohlah, katalah umur kita tak panjang, ditakdirkan kita bayar 120 sebulan, lepas tu 2 bulan, ditakdirkan 2 kali baru bayar RM120, ditakdirkan Allah tarik nyawa kita termeninggal, ya Allah tolong tarik nyawa kita kan. Jadi 2 kali baru bayar 120. Jadi RM100,000 dana tersebut telah disediakan dan akan diberi kepada waris penerima hibah dalam masa 14 hari. Dan tadi saya kongsikan ada elang pengebumian kan, dan manfaat elang pengebumian RM1,000 dah disediakan. Okey, jadi itu hibah yang pertama. Maknanya kita sediakan dana hibah tunai. Maknanya bila apa-apa berlaku pada kita, telah disediakan duit tunai kepada waris, kepada penerima hibah, dan maknanya apa-apa urusan harta pusaka dan perbelanjaan harian untuk penerima hibah tersebut akan telah taken care of lah, dah dijagalah. Maknanya dengan dana tersebut dapat membantu waris tersebut untuk meneruskan kehidupan. Okey, yang kedua saya nak tekankan dekat sini, sebab ingat tak, mungkin ada yang tak nampak tadi. Okey, ada yang tak perasan tadi saya kongsikan. Ingat tak harga rumah kan? Rumah tadi, rumah tu dibahagi-bahagikan. Ingat tak kan sebab dia bahagi. Okey, ada yang ramai juga yang tanya saya, rumah kan kita dah ada yang insurans MRTT kan, MRTT. Jadi bukan MRTT tu akan bayar ke rumah tersebut, dan rumah tersebut terus jadi percuma. Okey, yang tu betul. Tetapi MRTT hanya untuk membayar loan sahaja, tapi hak milik rumah masih lagi faraid. Jadi tadi saya kongsikan macam contoh saya punya, saya tunjuk lagi sekali lah, mungkin ada yang tak dapat pengkongsian tadi. Okey, contoh rumah macam ni. So ni rumah macam ni, nama suami saya, tapi bila faraid dah dibahagi-bahagikan macam ni, nampak tak terbahagi-bahagi. So kita tak tahu macam dapat dekat macam tingkap ke kan. Jadi terbahagi-bahagi, dan ini adalah satu contoh di mana contoh kalau harga rumah tu ialah RM700,000. Jadi kalau ada faraid ni bapa 12/72, ibu 12/72, jadi 24/72. Jadi saya kena sediakan dana sebanyak RM233,000. Banyak tu, mana kita nak cari kan. Jadi okey, so kita cadangkan untuk membuat hibah rumah, hibah hartanah. Maknanya hibah rumah ni kita boleh hibahkan semasa kita masih hidup, atas dasar kasih sayang, jadi semasa hidup, dan sekarang ni berita baik disebabkan kuarantin ni semua. Jadi pihak Principal Wasiat Shop telah sediakan 20% diskaun, hanya bagi 2 nama sahaja. Maknanya boleh suami isteri boleh, ataupun adik-beradik pun boleh, kawan-kawan pun boleh. Maknanya kita akan hibah rumah ni ialah hibah bersyarat. Maknanya selagi kita masih hidup, so kita boleh gunakan rumah ni, kita boleh duduk. Tapi once kita meninggal sahaja, kita akan barulah hibah tersebut dipindah milik. Lepas tu bila dipindah milik pun ada kos transfer title, ada kos semua. Tapi
bila kita dah ada tadi yang saya cadangkan tadi, dana hibah tunai. Jadi apa-apa kos ataupun duit yang kita perlukan akan diambil daripada dana hibah tunai tadilah. Okey, jadi untuk harga hibah pra-hibah, maknanya hibah rumah dan tanah, untuk geran 1 hingga 3 geran, 1 hingga 3 geran, jika masih dalam loan, hanya RM2,100, RM2,100 satu untuk prepare dokumen. Tapi sekarang ni kita sediakan 20% diskaun. Maknanya kita ada diskaun 20% voucher daripada sekarang sampai 30 April. Boleh message mana-mana perunding Warhamna ataupun boleh masukkan dalam Facebook page Warhamna. Isikan 2 nama dengan nombor telefon untuk dapatkan. Saya nak voucher 20%. Saya nak voucher 20%. Dan voucher ni boleh diguna pakai sehingga 30 Jun 30 Jun 2020. Maknanya kita bagi nama sekarang sampai 30 April. Lepas tu nanti ia akan boleh digunakan valid sampai 30 Jun 2020. Jadi saya tengok ada macam perunding-perunding Warhamna ada yang macam menonton kat sini kan. Jadi boleh hubungi mereka directly. Okay, perunding-perunding kami terlatih untuk memberi nasihat. Ada 2 tadi saya cadangkan untuk dana hibah. Kita kena sediakan. Yang pertama ialah dana hibah tunai. Kena ingat dana hibah tunai. Kita sediakan dana dan dalam masa 14 hari terus diberikan kepada penerima hibah. Lepas tu yang kedua ialah hibah rumah ataupun hibah rumah dan tanah, supaya kita pastikan kita tak perlu sampai jual rumah tersebut ataupun perlu sediakan satu dana untuk macam membayar semula untuk hak faraid semua. Jadi kita membuat 2 hibah tersebut, dan sekarang ni daripada sekarang sampai 30 April dapatkan voucher 20% diskaun. 20% diskaun. Just bagi nama, 2 nama, adik-beradik boleh, suami isteri. Contoh kan macam saya tunjuk ni tadi. Maknanya kalau contoh rumah tu ada 2 nama. Rumah ada 2 nama, suami dan isteri. Maknanya suami kena hibahkan pada isteri, isteri pun kena hibahkan pada suami. Kalau ada 2 nama lah, kalau ada 2 nama, so boleh letakkan nama suami dan isteri. Okey, jadi saya dah nampak ada sikit soalan. Ada soalan di mana ada kenaikan tak untuk harga dana hibah. Saya rasa dana hibah tunai. Okey, yang berita baik dia ialah dan harga untuk dana hibah tunai tadi, contoh kan macam tadi RM120 tadi, macam ni sampai umur 78, ni contoh 78. Jadi tiada kenaikan harga. Sebab ini memang dana yang kita sediakan. Maknanya tak ada kenaikan harga langsung. Maknanya 120 tu kita akan bayar sehingga kita meninggal lah. Lepas tu dia ada nilai simpanan. Nilai simpanan boleh dikeluarkan 80% daripada nilai simpanan. Lepas tu yang kedua ialah hibah rumah tadi, hibah rumah. Just bagi nama, 2 nama, dan dapatkan voucher 20% diskaun sehingga 30 April, di mana voucher tersebut boleh digunakan sehingga 30 Jun 2020. Okay. Jadi saya harap kalau ada macam soalan boleh postkan dekat live ni. Saya harap anda semua mendapat manfaat daripada perkongsian saya tadi. Jadi kita gunakan masa yang terbaik ni bersama keluarga untuk duduk berbincang. Sebab sebenarnya dalam Islam juga membenarkan untuk kita mencari harta. Memang dibolehkan sebab macam zaman Rasulullah dan sahabat-sahabat semua, mereka semua pun kaya dan kita dibolehkan untuk mencari harta. Lepas tu kita digalakkan untuk menggunakan harta tersebut. Kita kena gunakan harta dan mesti daripada sumber-sumber yang halal. Lepas tu kita kena membayar zakat kan, untuk zakat harta, zakat simpanan. Dan yang ketiga, kita memang perlu untuk mewariskan harta. Memang kena mewariskan harta dan mewasiatkan harta tadi. Kita kena kalau boleh lakukan hibah. Jadi ada 6 dokumen tadi yang kita boleh lakukan. Tapi saya cadangkan pada hari ini cara yang terbaik untuk kita hibahkan ialah yang pertama tadi, dana hibah tunai. Berapa hibah tunai. Lepas tu yang kedua ialah hibah hartanah, hibah harta. Okey, ada yang tanya tadi berapa fee untuk dana harta, untuk hibahkan harta. Okey, untuk prinsipal kami Wasiat Shop ni adalah satu-satunya
syarikat yang boleh hibahkan walaupun masih dalam loan, rumah masih dalam, tapi dengan syarat mesti kena ada MRTT tadi, insurans kena ada MRTT, kerana bila kita meninggal, benda tu perlu, MRTT ataupun takaful insurans tersebut perlu untuk membayar harga loan rumah tersebut. Kemudian kita sediakan dokumen hibah. Okey, jadi ada dua harga, iaitu sekiranya masih dalam loan, iaitu ini. Jadi sekiranya masih dalam loan ialah harga 2,100 sekali je bayar. Untuk dokumen hibah tanah ni hanya sekali bayaran saja. Okey, sekiranya masih dalam loan 2,100, yang diskaun 20% sekarang ni hanya 1,680 sahaja, 1,680. Sekiranya tak ada loan, sekiranya memang tak ada masih dalam tak ada loan, semua rumah dah habis bayar, dan harga 1,680 tadi untuk 3 rumah untuk 3 rumah dan 3 rumah atau tanah lah. Okey, sekiranya dah tak ada loan 1,600, dan sekiranya diskaun 20% hanya 1,280 sahaja, sekali bayaran sahaja. Okey, jadi promosi ni hingga tolong berikan nama kepada mana-mana perunding Warhamna. Ada ramai perunding Warhamna, boleh dropkan, ada Cik Syukri, Dezai, Puan Zarina, ada Cik Farid, semua. Okay, jadi perunding Warhamna, perunding kami terlatih, ada use tadi. Jadi perunding ni boleh WhatsApp mereka directly, ada diorang kongsikan phone number, jadi boleh mendapatkan khidmat nasihat. Lagi satu, dana hibah tunai tadi, dana hibah tunai tu mengikut umur dengan taraf kesihatan, dan berapa dana yang kita nak sediakan kepada penerima hibah kita, berapa yang kita nak sediakan kepada penerima hibah. Jadi kita boleh tolong kirakan. Jadi saya harap masa yang kuarantin ni dapat tuan-tuan dan puan-puan gunakan semasa bersama keluarga. Jadi kita bukan mengharapkan macam kematian ke apa, bukan, tapi kita rancang kerana kita sayang keluarga kita. Kita rancang kerana kita sayang dan kita percaya kita nak yang terbaik untuk keluarga kita. Jadi kita gunakan masa yang terbaik, masa kuarantin ni, untuk kita bersama-sama keluarga kita, dan kita bincang apa yang cara terbaik untuk sediakan satu, dana hibah tunai, dan yang kedua, hibah hartanah tadi, rumah dan tanah. Okey, so saya harap perkongsian saya hari ini memberi manfaat pada tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana menonton, dan lagi satu saya nak tambah, untuk dana hibah tunai ni kita ada sediakan juga sebenarnya satu dana sekiranya terkena COVID-19 ni tadi, kita ada sediakan dana RM5,000. Tapi kita kalau boleh tak naklah dijauhkan lah, kalau boleh kita tak naklah kena virus ni kan, kalau boleh kita tak naklah kena virus COVID-19 ni, kalau kita tak nak. Tapi dana hibah tunai ni, selain dia menyediakan elang pengebumian RM1,000, dia ada simpanan, ada tunai yang disediakan, dia ada juga dana sekiranya terkena virus COVID-19 ni, kita sediakan dana sebanyak RM5,000. Okay, so boleh PM, Okay, so ni saya nak letakkan, ni adalah nombor kami punya pejabat. Okay, so boleh macam PM directly. Ingat tadi kena letak 2 nama, kena untuk promosi 2 nama tadi, adik-beradik boleh, kawan-kawan boleh, semua untuk dapatkan. Saya nak tulis, saya nak voucher 20%. Kena bagi nama ni sampai 30 April. Lepas tu voucher boleh gunakan sampai 30 Jun. Okay, so boleh WhatsApp ni 0136317708. Kita FB ni Warhamna, dan kita ada website lah, website kita www.warhamna.com. Jadi jadi diharapkan kita semua mendapat manfaat daripada perkongsian pada hari ini. Ingat, kita rancang dan kita lakukan hibah ni semua atas dasar kasih sayang, dan saya doakan kita semua berada dalam lindungan Allah, yang baik-baik semua daripada Allah. Yang saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa ke ataupun ada yang tak menyenangkan. So saya harap perkongsian ini memberi manfaat pada anda semua. So saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.